Assalamualaikum. Selamat pagi. Di kala PKP ni, pagi-pagi ni jalan raya mesti sesak kan. Walaupun kita PKP, yang pasti anda boleh lihat di jalan raya masih banyak kenderaan. Kenapa? Sebab kita semua nak keluar untuk mencari rezeki. Cari rezeki sebentar untuk So kita keluar dari rumah, yang mana essential punya line masih keluar untuk mencari rezeki, untuk bagi anak bini di rumah dan untuk keluarga tersayang. So apa yang pagi ni saya nak kongsikan adalah di mana kita mencari rezeki di kala kita sihat, di kala kita ada. Pernah tak hari ni kita merancang untuk memastikan rezeki untuk kita bawa pulang tu berterusan? So ini yang selalu berlaku. Saya tunjukkan Saya tunjukkan, tengok macam mana jalan sesak tak sesak dia ni. Okey. Boleh nampak jalan kereta banyak ni. Kereta banyak. Okey. Yang pasti apabila anda melihat saya punya live, anda melihat saya punya video ni, okey, siapa yang baru join, saya nak kenalkan, saya dikenali dengan panggilan Bad ataupun nama penuhnya Badrul Rizwan. Okey. Hari ni apa yang saya akan bantu pada customer di luar adalah berkaitan macam mana kita nak buat perancangan berkaitan kewangan kita. Pagi ni saya cuba tunjukkan situasi di mana hari ni semua keluar bekerja untuk mencari rezeki, mencari pendapatan. Ada yang berniaga, ada yang bekerja untuk bawa pulang kan. Kita bawa pulang, kita nak bagi ke anak kita, isteri kita. Cuma pernah tak kita fikir hari ni, pendapatan kita tu kita mampu bawa pulang sebab kita ada kerja, kita mampu bekerja. One day kalau kita dah tak bekerja ataupun dah tak ada dekat muka bumi ni, macam mana rezeki yang kita nak bawa pulang tu boleh diteruskan? Yang pasti saya tunjukkan sekali lagi saya betul-betul kat traffic light ni. Masih ramai ni. Maaflah kabur sikit. Maksud dia hari ni saya buat di BRB Advisory, kita nak bantu lebih ramai orang-orang di luar sana membuat perancangan berkaitan perlindungan pendapatan dia. Sebab pagi ni saya tengok jalan penuh dengan kereta walaupun musim PKP. Sebab kita tahu ini adalah ikhtiar setiap orang untuk bekerja, keluar bekerja, cari pendapatan untuk keluarga. Jadi sebab saya ataupun yang lain masih mampu bekerja, kita boleh bawa pulang rezeki, betul? Boleh bawa punca pendapatan balik ke rumah. Pernah tak hari ni kita terfikir, kalau hari ni kita dah tak ada, dah tak boleh nak bekerja, tak boleh nak bekerja. Okay, contoh sekarang PKP, tak ada kerja, kita cari kerja, betul? Ada yang buat bisnes online, apa-apa je lah, as long as boleh datangkan hasil. Tapi okay, saya tunjukkan saya tunjukkan real punya time PKP ni nak nampak kereta masih banyak. Nampak kereta tetap banyak. Ni semua berpusu-pusu keluar meneruskan kerja hakiki. Sebab apa? Sebab nak bawa pulang rezeki, nak bawa pulang punca pendapatan. So kepada di luar sana, kepada kakak-kakak yang hari ini, kakak adalah seorang suri rumah yang ada anak di rumah, yang hanya bergantung harap kepada si suami. Akak kena tanya abang selepas dia balik hari ni, hari ni abang pergi bekerja sebab abang ada lagi, abang mampu lagi. Pernah tak abang merancang one day kalau abang dah tak mampu nak pergi bekerja disebabkan hilang upaya ataupun abang terus tak ada di muka bumi ni, adakah punca pendapatan yang selalu abang bawa untuk kakak-kakak dan untuk anak-anak di rumah tu, dia orang boleh teruskan? Kakak-kakak, abang-abang, ini yang saya sebenarnya nak kongsikan. Walaupun nampak musim PKP ni kita tahu, nampak musim PKP kita tahu, PKP
ramai yang terkesan. Nampak? Tadi saya tunjukkan ramai yang terkesan disebabkan pandemik ni. So sebenarnya saya nak berkongsi benda ni kepada orang ramai. Pentingnya membuat perancangan berkaitan perlindungan pendapatan. Hari ni kalau saya pergi kerja bawa kereta, kita tengok video tadi, banyak pergi kerja semua akan bawa kereta, bawa motor apa semua pun. Semua harta benda kita lindungi. Tapi kenapa kita tak lindungi pendapatan kita? Pendapatan kita lindungi bukan untuk diri kita. Kita lindungi untuk anak kita, isteri kita, keluarga kita. Kenapa kita pergi bekerja? Cuba kita urungkaikan. Yang pasti semua orang ada jawapan dia. Kita bekerja bukan untuk orang lain. Kita bekerja untuk anak, isteri dan keluarga tersayang, betul? Cuma hari ini kita keluar bekerja, kita doa untuk dipermudahkan, betul? Tapi kita pernah tak berfikir kalau hari ini adalah hari terakhir saya bekerja? Adakah saya punya gaji, saya punya bisnes ni ataupun saya punya pendapatan ni boleh berterusan untuk anak bini saya? Adakah boleh? Adakah saya dah membuat perancangan yang memastikan kelangsungan hidup keluarga saya tu saya dah atur? Okey, saya akan tanya soalan ni kepada suri rumah ataupun kepada kakak-kakak, tak kisah ada suri rumah atau yang bekerja, tapi lebih kepada suri rumah lah. Akak tahu tak hari ni password ATM husband, okey, akaun-akaun simpanan husband? Sebab apa saya tanya macam itu? Sebab hari ni husband pergi bekerja untuk mencari rezeki, untuk mencari pendapatan. Untuk kakak-kakak yang berada di rumah, suri rumah yang mendidik anak, jaga anak, membesarkan anak, dia pergi kerja, cari rezeki, bawa pulang untuk membesarkan semua. One day, kalau hari ni husband akak pergi kerja dan tak balik-balik, apa yang akak boleh lakukan? Ini saya tanya fokus kepada mereka yang suri rumah dan kepada mereka isteri yang bekerja. Yang pasti sekarang ni ramai bekerja untuk menampung each other, betul? Si suami menampung isteri, isteri menampung suami. Melengkapilah. Kadang-kadang suami punya pendapatan tu cukup-cukup, so isteri nak menampung serba sedikit. Mungkin anak-anak punya permainan serba sedikit, kan? Dan punca utama rezeki kita, punca utama pendapatan keluarga kita daripada suami. Pernah tak akak berfikir kalau hari ni suami pergi kerja dan itu adalah hari terakhir dia, siapa yang nak bantu akak untuk membesarkan anak-anak di rumah dan meneruskan kelangsungan hidup dengan kos makan, pakai, nak sekolah? Itu belum saya cerita lagi. Husband akak ada beli kereta, ada beli rumah, dia yang bayar. So macam mana kalau hari ni adalah hari terakhir dia? Siapa yang nak teruskan bayaran kepada bank? Siapa yang nak teruskan nak kena bayar maintenance apa semua? Walhal akak dan anak kena meneruskan kelangsungan hidup. Kalau dulu ada dua sumber pendapatan dan akak yang bekerja untuk menampung perbelanjaan sebahagian kecil, tapi hari ni punca pendapatan yang sebenar tu daripada suami ataupun husband tu dah tak ada, dah tak wujud. So akak kena ingat rumah yang lagi-lagi yang mana husband beli, okey, yang mana husband beli bukannya dia boleh transfer tu nama kepada nama akak atau kepada nama anak akak. Bukan, dan tak boleh. Ada sebab kenapa saya cakap tak boleh. Yang pasti kebanyakannya yang berlaku di luar, kita beli rumah contoh 30 tahun, baru bayar 10 tahun, 20 tahun lagi ada hutang. So si isteri atau si pasangan kenalah teruskan bayaran. Kalau dia nak teruskan rumah, kalau dia nak rumah tu, kalau dia tak nak, dia terpaksalah jual. Walhal kita beli rumah tadi untuk keluarga, untuk anak-anak.
Tapi kenapa berlaku je musibah, di mana berlaku je kematian, rumah tu tak boleh dipindah milik? Itu yang selalu sangat-sangat saya cuba tekankan dekat luar, betapa pentingnya hari ni membuat perancangan untuk perlindungan. Hari ni saya nak highlightkan, tekan sangat-sangat berkaitan perlindungan pendapatan. Kalau hari ni abang punya pendapatan sebulan 5,000, yang pasti komitmen abang adalah mungkin 3-4 ribu. Rumah, kereta, yuran anak sekolah, apa lagi, saya tak masukkan lagi yang lain-lain, benda kecil-kecil macam telefon, internet, astro. So itu kalau saya cerita pada satu orang. Kalau contoh hari ni si isteri, mungkin pendapatan dia menampung, katalah pendapatan si isteri 3,000, dia menampunglah sebahagian. Tapi hari ni si isteri yang mana bekerja, anda kena ingat, kalau si suami yang income earner tadi dah tak boleh nak bawa punca pendapatan tu balik rumah, akak kena ingat 5,000 tadi dah tak ada dah, gone. Dan rumah yang dibayar tadi belum boleh lagi pindah ke nama akak, okay? Kereta yang tadi nama husband akak belum boleh pindah ke nama akak lagi, sebab hutang ada lagi. Saya cerita hutang je, saya tak cerita lagi kita as Muslim, kita kena faraid. Tak ada cerita lagi. So kepada di luar sana, kepada si isteri-isteri, kepada si isteri yang bekerja ataupun yang suri rumah, akak kena duduk bincang dengan husband hari ni, macam mana kita nak buat satu program yang boleh melindungi pendapatan keluarga. Sebab pendapatan keluarga itulah yang membantu kelangsungan hidup. Betul? So kalau hari ni husband akak, katakanlah dia seorang saja punca pendapatan, bergaji 10,000. Contohlah dia seorang businessman. Okay lah, saya ambil up sikit lah. Katakanlah gaji dia, bisnes dia sebulan dia ambil gaji dalam anggaran 15,000. 15,000 dia lah bayar rumah, dia lah bayar kereta, semua dia bayar. Akak kat rumah jaga anak, besarkan anak, didik anak, tahniah. Okay, one day kalau husband yang tadi buat bisnes perform, yang pasti tak semua dekat luar sana tahu password akaun suami. So hari ni 15,000 sebulan pendapatan si suami. Kalau hari ni suami pergi kerja, berniaga dan tak balik-balik hari tu, adakah dia boleh bawa balik 15,000 ringgit sebulan tadi? Akak pernah fikir tak soalan tu? Pernah tak akak tanya? Bukan kita cerita pasal mati, tapi kita cerita pasal perancangan. Kenapa hari ni saya beli kereta? Saya lindungi kereta saya. Cuba akak tanya dengan husband. So hari ni, esok Sabtu atau Ahad, esok Sabtu dan Ahad, weekend. So kepada isteri-isteri di luar sana, bolehlah buat perbincangan berkaitan macam mana kita nak buat perancangan. Merancang ni untuk jangka masa panjang. Macam mana hari ni kita daripada zaman sekolah kita merancang untuk melanjut pelajaran, mencari kelulusan, belajar tinggi-tinggi, pandai-pandai untuk kita pun jangka masa panjang, dan kita kahwin pun untuk jangka masa panjang. Dan apa yang saya ceritakan, saya kongsikan live pagi ni, silau saya nak kongsikan berkaitan macam ni kita nak buat perancangan untuk melindungi, bergegar jalan kurang cantik. Macam mana kita, si suami, mampu membuat perancangan dia punya pendapatan yang boleh diteruskan untuk kelangsungan anak, isteri dan keluarga. Hari ni saya boleh rungkaikan masalah-masalah yang berlaku di luar. Yang pasti segala tindakan semua bergantung kepada diri sendiri. Tiada paksaan. Tapi yang pasti yang berlaku di luar sana, hari ini si suami bersungguh-sungguh mencari kerja, bersungguh-sungguh develop career. Okay, betul? Ada yang berniaga, bersungguh-sungguh cari pendapatan sebanyak mungkin, beli rumah banyak-banyak. Untuk apa? Untuk anak isteri. Beli kereta untuk anak isteri, buat simpanan untuk anak isteri. Tapi kena ingat, kalau si suami adalah
semalam ada hari terakhir dia, pendapatan bulanan dia tak boleh teruskan. Kakak dengan anak di rumah hanya boleh meneruskan kelangsungan hidup melalui simpanan yang ada. Itu pun kalau akak ada password dia. Itu pun kalau akak boleh bayar installment bank tiap bulan. Kalau tak, rumah tu bank akan tarik atau akan lelong. Saya tak cerita detail lagi berkaitan benda-benda lain. Saya cerita basic saja sebab itu adalah punca pendapatan. So punca pendapatan tu penting. So kepada pasangan di luar sana yang berkeluarga, walaupun hari ini anda berdua saja, suami dan isteri, ataupun mungkin anda ada anak seorang saja, ataupun ada anak 3, anak 4, tak kisah berapa pun, as long as abang bekerja hari ini untuk abang jaga keluarga abang, abang membesarkan keluarga abang. Tapi abang kena ingat, kita hidup pasti akan ada mati. Habis tu jika berlaku je benda tu, apa jadi kepada anak kita? Kepada anak abang? Apa akan jadi kepada anak akak? Yang pergi terus pergi. Betul? Yang pergi terus pergi. Habis tu yang ada dekat sini, yang masih hidup tu, kalau hari ni abang bawa balik, ingkang 15,000 sebelum ni. Ambil parking dulu. Morning. Akak cuba ingat abang pergi bekerja tadi, saya contohkan 15,000 dia bawa balik pendapatan bulanan. Kalau hari ni kak, abang tak bawa balik lagi 15,000 tu, akak boleh ke dapatkan next month pendapatan bulanan 15,000 tu? Yang pasti 15,000 tu ada kegunaannya, betul? Komitmen, serba-serbi nak kena buat. Bayar rumah, bayar kereta, segala-gala benda nak bayar. Betul tak So macam mana kita merancang? Adakah husband ada merancang berkaitan perancangan kewangan untuk melindungi pendapatan dia? Adakah akak ada simpanan yang boleh menampung kelangsungan hidup untuk anak-anak di rumah? Walaupun hari ni si suami dah tak boleh boleh bawa dah tak boleh bawa punca pendapatan bulanan. Sebab dah tak ada. Nak parking. Ini yang berlaku sebenarnya di luar. Hari ni kita mewah sebab punca pendapatan kita kukuh. Bisnes cantik, career pun cantik. Tapi hari ni, kalau si suami pergi bekerja atau pergi berniaga, pergi tak kembali, adakah pendapatan 15,000 sebulan tadi yang saya contohkan, yang kita tanggung untuk menampung komitmen kita, untuk anak belajar, anak punya makan, pakai, minum, semua tu, boleh kita bawa, kita continue. So sebenarnya apa yang saya nak highlightkan sebenarnya hari ni kepada mereka-mereka di luar sana yang dah berkeluarga, buatlah satu perancangan untuk melindungi pendapatan anda. Kalau hari ni siapa yang tengok ni, contoh akak tengok, akak sebagai seorang rumah ataupun akak bekerja, akak bekerja bersama-sama, suami bekerja, akak bekerja, cuba akak bincang dengan suami, adakah hari ni kita ada satu perancangan untuk meneruskan pendapatan? Jika di antara kita, kalau saya contoh di antara kita tu, kalau si suami bekerja, isteri bekerja, sebab kedua-dua ni untuk menampung each other. Jika salah seorang tak ada, siapa nak meneruskan dengan keadaan ekonomi yang makin susut? Bukan susut disebabkan luaran, tapi sebab dalaman. Kalau yang tadi si isteri yang bekerja, yang si isteri tak bekerja, dia punya ekonominya totally zero sebab tak ada bulanan punya pendapatan. Siapa yang nak bantu? So akak boleh bincang dengan husband, cuba duduk buat perancangan. Bukan untuk saya, tapi untuk abang, untuk anak akak, untuk akak.
Macam tadi saya tunjukkan berapa ramai orang walaupun PKP ni berpusu-pusu masih lagi ke office. Sebab itulah kerja hakiki dia. Sebab yang mana PKP ni kenapa masih banyak, sebab pasti diorang ada rotation. Macam saya pun ada rotation. Di manakah kita punya perancangan if one day, kalau saya contoh sebagai suami yang punca pendapatan, hari ni jika saya bekerja tak pulang kembali, adakah saya punya pendapatan bulanan tiap-tiap bulan masih berterusan untuk kelangsungan hidup anak dan isteri saya kat rumah? Dekat rumah saya ada mungkin kereta. Betul, kita ada kereta kat rumah, kita ada beli rumah, segala komitmen ada. So apa yang kita buat? So benda tu apa jadi? Saya tak cerita rungkaikan benda lain lagi. Kalau saya rungkaikan lain, itu saya akan tengok. Saya akan share benda tu hari lain pula. Basicnya hari ni saya bekerja, kalau hari ni pendapatan saya sebulan 10,000, adakah saya boleh pastikan 10,000 ni boleh diteruskan walaupun hari ni, contoh semalam saya pergi kerja, saya tak balik-balik, tapi anak isteri saya masih lagi ada pendapatan sebulan 10,000. Kenapa perlukan pendapatan tu? Ini bukan cerita pasal mata duitan ke apa. Sebab anak isteri saya perlu meneruskan kelangsungan hidup. Kalau saya tanya benda ni dekat semua orang akan cakap, kenapa nak mata duitan? Bukan cerita mata duitan. Cerita dia sekarang ni, cuba kalau hari ni kita hidup tak ada duit. Okey, yang terkesan, tengok musim PKP ni, berapa ramai yang terkesan bila masalah duit. Tapi tak perlu risau. Jika salah seorang tu yang punca pendapatan, PKP ni sebabkan mungkin company dah downsize ke, atau dah tutup ke, atau dah potong gaji ke, si suami boleh ikhtiar lagi cari buat apa-apa kerja. Mungkin buat e-hailing, okay, buat apa-apa bisnes online bersama isteri, bersama-sama. The worst scenario dia, kalau hari ni si suami, bukan masalah PKP ni mungkin 3 bulan, mungkin 5 bulan boleh bertahan lagi. Tapi cerita dia, income earner ataupun si suami terus tak wujud kat muka bumi ni, apa yang akak nak buat? Akak nak meraih simpati dekat family balik ke? Nak minta bantuan dekat keluarga ke? Kita boleh minta bantuan kat adik kita. Cuba kita fikir satu benda, kalau hari ni benda ni berlaku dekat adik kita, dia datang jumpa kita, kita ada keluarga kita nak tanggung. Adakah kita boleh bantu dia sentiasa? Sebab kita pun kempung kempis betul. Ada masa pasang, ada masa surut. So adakah kita buat perancangan untuk diri kita dan keluarga? Adakah? So kepada si isteri di luar sana, tolong bincang benda ni dengan suami anda. Dikala PKP ni banyak masa kita di rumah, cuba bincang. Bukan kita fikir pasal duit, tapi kita fikir pasal kelangsungan hidup. Ramai orang salah faham bila nampak live saya ni, cerita saya ni, dan kata, apa, awak ingat saya mati ke? Awak nak doa saya mati ke? Bukan kita nak doakan. Yang pasti hidup ni akan mati. Kalau hari ni abang kata abang sayangkan anak abang ada kat belakang tu, contoh ada kat rumah tu ada 5 orang, isteri abang ada seorang, isteri yang kat rumah tu jaga anak, membesarkan anak, mendidik anak. One day, apa yang abang plan? Kalau hari ni abang pergi bekerja, itu adalah hari terakhir abang. Anak abang dekat rumah 5 isteri kat rumah abang seorang tu ada 6 orang. Kita selesai je dekat urusan tanah perkuburan tu, anak dan bini kat rumah tu makan tak makan bang? Mungkin dia boleh mampu setakat simpanan yang ada, tapi abang kena ingat rumah nak kena bayar. Mungkin akan ada yang pertahankan, tak apa, saya ada beli rumah punya insurans MRTA. Abang kena ingat, kita Muslim, kita ada faraid. Rumah abang tu, abang tak boleh pindah lagi hak milik kepada isteri tau. Tak boleh pindah milik kepada anak tau. Ada waris lain yang akan menuntut. So bila ada yang lain menuntut, rumah tu bukan rumah bini abang, bukan rumah anak abang. Sebab waris lain boleh menuntut,
So apabila dia orang buat tuntutan, cara paling senang nak menyelesaikan rumah tadi tu, jual lah. Kenapa nak jual? Sebab kita nak cash. Kenapa nak cash? Senang nak bedak. Senang kita nak bahagikan. Si isteri, contoh 1/8. Okay, mungkin abang ada masih lagi mak bapak. Okay, dia family dia antara mak bapak 1/6. Contoh 5 orang tadi tu anak abang semua perempuan. Jangan terkejut bahagian dia. Cerita bahagian satu hal bang. Cerita nak dapatkan rumah tadi itu untuk dicairkan, jadikan duit, satu isu bang. Masa. Kalau siapa-siapa yang kat luar ada reason mengatakan saya ada insurans rumah, okey, boleh DM saya, boleh PM saya. Saya akan share dengan abang dan abang akan terkejut isu ni. Walaupun abang sebut dengan saya abang ada insurans, abang ada takaful berkaitan rumah abang, saya akan rungkaikan baru abang faham. Baru akak faham. Rumah tu abang beli boleh jadi hak milik abang ketika abang hidup. Tapi bila ketika mati, belum pasti rumah tu abang boleh lagi wariskan kepada anak dan isteri abang. So, apa hari ni yang kita buat tindakan? Apa perancangan yang kita buat? Sesi pagi ni, sesi saya berceloteh sebab saya nampak hari ni situasi di mana hari ni kita busy mencari duit. Kita kumpul harta, tapi kita lupa nak melindungi. Saya belum cerita pasal kereta lagi. Saya cerita pasal rumah tadi. Kalau hari ni abang kata saya dah beli rumah, rumah saya dah diinsurankan, so apa-apa jadi kat saya, bini saya dapat. Abang jangan risau, bini abang atau anak abang tak dapat rumah tu. Sebab kita Muslim bang. Akak kena ingat, akak kena bagi tahu kat husband akak, as a Muslim, apabila berlaku je kematian, harta tu semua perlu diagihkan mengikut faraid. Padahal tadi kita bersusah payah mencari rezeki, pulun. Kita rasa bila kita mati rumah ni boleh dipindah milik ke anak bini kan. Kita rasa sebab kita rasa ada insurans rumah. Tak bang, tak agak salah. Walaupun hari ni abang cakap dengan saya, akak cakap dengan saya, rumah ni ada 2 nama, jangan risau, tetap tak juga. Yang pasti abang dengan akak kena ingat, hari ni contoh kalau hari ni kita hidup tak ada rumah ke, tak ada kereta ke, tak apa. Yang penting kita ada duit. Tak ada rumah, contoh tak ada rumah, kita boleh sewa rumah sebab ada duit. Kalau mampu beli. Betul. Sama juga macam kereta. Kalau mampu kita beli kereta. Tak mampu beli kereta, kita boleh sewa. Tapi puncanya datang dengan duit. Rumah tadi kita beli, kita mampu sebab kita ada duit. Kereta tadi kita mampu beli sebab kita ada duit. So dia punya hujung pangkal dia apa semua bermula dengan duit. So kalau hari ni abang dengan akak bekerja bersama suami isteri, kerja sama, okay? Suami isteri bekerja sama, betul, bagus, menolong each other. Cuma yang saya selalu highlightkan, perlulah kita buat satu perlindungan pendapatan untuk abang dan isteri tadi. Kalau hari ni ada yang mengatakan, yang tadi saya contohkan berkaitan rumah, ada yang kata rumah saya dah beli dah, jangan risau, saya ada insurans. Abang atau akak boleh DM saya, okay? Boleh DM saya, ataupun nombor saya pun ada dekat dalam saya punya page ni. Boleh call saya explain. Dan abang akan terkejut. Walaupun abang kata ada insurans, rumah abang tu abang tak boleh pindah milik kepada bini abang ataupun kepada anak abang. Tu belum saya cerita lagi akaun simpanan abang. Mungkin hari ni akak rasa tak apa, husband saya ada simpanan banyak, ASB ada, tabung gaji dia. Tu saya tak rungkaikan lagi. Saya tak rungkaikan lagi benda tu. Hari ni di mana apa yang saya selalu bantu customer di luar adalah macam mana dia nak buat perlindungan pendapatan untuk keluarga. Kalau hari ni akak punya husband
bekerja sebulan pendapatan dia 10,000. Macam mana saya nak memastikan hari ni kalau abang, akak, suami akak dah tak ada, akak boleh meraih pendapatan 10,000 sebulan tu? Maksud dia pendapatan tu akak sentiasa boleh merasai untuk kelangsungan hidup, untuk akak dan anak akak, bukan untuk saya. Berapa ramai yang hari ni akak cuba tanya kawan-kawan yang dekat office ke, yang mana kawan-kawan yang masih bekerja. Abang tanya kawan-kawan yang mana yang dah kehilangan salah seorang, mungkin suami kehilangan isteri, isteri kehilangan suami. Suami yang kehilangan isteri mungkin tak rasa sangat kesan berkaitan ekonomi ni. Cuba akak tanya si Balu, kawan-kawan akak yang kehilangan suami, kehilangan suami, anak nak dibesarkan, mana dia nak cari punca pendapatan tu? Kalau sebelum ni dia korbankan masa depan dia untuk duduk dalam rumah, menjadi suru rumah. Sebab apa? Sebab untuk kelangsungan hidup dan sebab untuk jaga anak-anak. Terang sangat. So, apa yang saya nak highlightkan sangat-sangat sebenarnya adalah akak dengan abang di kala PKP ni, esok pun dah weekend, Sabtu dan Ahad, duduk bincang bersama-sama, di mana hari ni apa yang kita buat untuk membuat perlindungan pada kita punya pendapatan. Abang angkat kena ingat satu, punca pendapatan kalau terbantut, segala harta pun akan jadi terbantut. Sebab hari ni saya bekerja ataupun saya berniaga, punca pendapatan itulah saya bayar segala komitmen saya, rumah, kereta, segala-galanya. Lifestyle akak, lifestyle anak-anak semua punca daripada punca pendapatan. Tapi kalau hari ni punca pendapatan kita dah terbantut, macam mana kita nak meneruskan kita punya kelangsungan? Macam mana kita nak meneruskan kelangsungan kita punya, nak bayar rumah, nak bayar kereta? Akak dengan anak pun hujung minggu mungkin nak keluar makan, ada cara hidup, ada lifestyle. Macam mana nak teruskan kalau kita sendiri tak menyusun berkaitan perancangan kewangan kita yang berterusan? Okey, hari ni setakat ni je dulu. InsyaAllah saya akan berkongsi dengan anda semua. Saya akan lebih dekatkan diri dengan anda. Di mana hari ni, apabila anda tengok je saya punya live, yang mana dah follow saya, terima kasih. Yang mana tengok video saya cakap terima kasih. Yang pasti saya bagi tahu, saya adalah perunding, perunding berkaitan perlindungan di bawah naungan Hong Leong MSIG Takaful. Banyak sangat perlindungan yang saya akan rekomenkan dekat anda apabila saya tahu punca masalah tu ada. Seperti contoh paling senang hari ni, saya beli kereta, abang beli kereta, akak beli kereta, mesti akan nak lindungi kereta tu. Jawapan dia bila kita tanya, kenapa kita nak kena beli apa-apa insurans ke takaful untuk kereta? Jawapan kita senang je. Senang, apa-apa jadi kat kereta boleh claim. So, berbalik pada isu saya tadi, apa-apa jadi pada abang, kepada akak, nak tak hari ni pendapatan akak, pendapatan abang berterusan untuk anak, bini, keluarga kat rumah tu? Dia benda ni kalau nak lebih detail, boleh call saya, atau boleh WhatsApp saya, atau boleh DM saya. Saya kongsikan. Sekurang-kurangnya abang dapat tahu. Saya tak nak bagi abang dan akak tahu semata-mata. Saya nak abang akak tahu dan faham. Banyak kali sangat bila saya berjumpa dengan orang di luar, bila saya cerita, Bat, saya dah tahulah. Bat, akak dah tahulah. Bat, abang dah tahu lah. Cerita tahu, saya percaya semua orang tahu. Cerita faham, ramai yang tak faham di luar sana. Itu yang saya risau. Bila kita tahu dengan faham berbeza. Sama macam sekarang ni, musim PKP, anak-anak kita semua belajar dekat rumah. Kita tahu, diorang tahu atau faham, kita nampak beza dia. Oh, dia tahu. Mama tahu, Bat tahu, Papa tahu, Bat tahu. Kita marah. Kita kan jadi cikgu masa PKP kan PKP apa? PBDR apa? Belajar di rumah. Diorang kategori tahu tapi tak faham. Samalah juga dengan benda ni. Ramai yang tahu tapi tak faham. So endingnya akan berlaku satu situasi,
tuding menuding, salah menyalah. Itu bukan penyelesaian dia. Penyelesaian dia hari ni, kita kena tahu apa yang kita ada. Untuk apa? Untuk apa hari ni kita buat perlindungan untuk pendapatan? Untuk apa? Yang penting kita kena faham. Yang penting kalau siapa nak tahu lebih detail, lebih lanjut, saya akan sharekan masalah-masalah yang berlaku di luar. Yang saya tak nak benda ni berlaku dekat abang, dekat akak. Sebab hari ni kita boleh belajar daripada pengalaman kita. Lagi bijak kalau kita belajar daripada pengalaman orang. Hari ni saya dilahirkan miskin, tak ada masalah. Tapi jangan saya menyebabkan keluarga saya menjadi miskin. Sebab saya punca pendapatan. Saya punca pendapatan kepada anak dan bini saya kat rumah. Kalau saya tak buat satu perancangan, anak bini saya tu apa jadi? Sebelum kahwin saya cakap sehidup semati. Iyalah, sebelum kahwin. Dah kahwin? Cerita dah kahwin tu lain lah. Perjalanan dia adalah, orang kata drama-drama, orang kata kehidupan berkeluarga semua kan. Tapi hari ni saya yang beli beras, saya yang beli tepung untuk anak bini saya. One day kalau saya tak boleh beli, dan saya tak ada kat muka bumi ni, anak bini saya tu siapa yang nak tanggung? Takkan nak pergi bersamamu. Dulu masa saya hidup, saya boleh bagi perbelanjaan yang besar setiap bulan. Rumah mungkin saya beli semi-D, ataupun saya beli double story, ataupun saya beli kondo. Lifestyle saya dengan keluarga bagus masa saya ada. Tapi cerita dia, macam mana nak memastikan pendapatan saya tadi boleh diteruskan oleh anak bini saya, keluarga saya. Itu kalau saya buat perancangan. Isu dia kalau saya buat perancangan. Ramai hari ni yang tak merancang untuk perancangan dia berkaitan kewangan. Macam mana dia nak buat perlindungan berkaitan pendapatan dia. Pendapatan dia, macam mana dia nak buat perlindungan berkaitan harta dia. Macam mana dia buat perlindungan berkaitan apa lagi akak nak? Perlindungan berkaitan pendidikan. Perlindungan yang selalu orang sebut dekat luar, perlindungan berkaitan medical, hospital. Apa lagi? Okey, perlindungan berkaitan abang punya, akak punya berkaitan apa? Pencen. Macam mana nak buat perlindungan? Yang pasti buat perlindungan ni yang bestnya, kita tak perlu macam hari ni. Kalau saya nak beli rumah, saya beli rumah nilai RM500,000, saya kena bayar rumah tu dengan nilai RM560,000 baru saya dapat sebiji rumah. Betul? Mungkin ada setengah tu lebih, ada setengah tu kurang. Tapi yang pasti dan yang sahihnya, kalau rumah tu RM500,000, saya nak dapatkan rumah ni, saya kena bayar lebih daripada jumlah nilai. Tapi perlindungan ni berbeza. Kalau saya nak melindungi saya punya pendapatan tadi dengan nilai RM500,000, okey, saya hanya membuat bayaran tak sampai RM500,000. Bukan untuk saya, untuk keluarga saya. So apa yang saya nak highlightkan sekarang ni adalah, kalau hari ni abang, akak dekat luar sana berpusu-pusu pergi kerja, pergi berniaga untuk cari pendapatan untuk anak, untuk keluarga, untuk isteri kat rumah, make sure yang pasti kalau hari ni kita dah tak balik kat rumah bang, abang tak balik kat rumah atau akak tak balik kat rumah, pendapatan kita tu boleh diteruskan untuk anak bini. Yang pergi dia tak pergi bang, yang sedih dia tak sedih. Walaupun hari ni keluarga kita tu bersedih dengan kita, dia orang nak makan, anak nak sekolah, rumah nak kena bayar, kereta nak kena bayar. Apa yang kita buat? Apa yang kita rancang untuk diorang? Apa plan yang kita buat? Plan B apa? Plan C apa? So jangan terkejut. Jangan terkejut. Jangan terkejut di mana hari ni, kalau sebelum ni lifestyle kita A. Sebab kita boleh, sebab sebagai husband dia boleh bawa pendapatan yang besar ke balik rumah. Tapi tu kalau pendapatan tu dah tak ada, yang tukang bawa balik pendapatan tu tak ada dah, macam mana anak bini nak teruskan kehidupan dia, kelangsungan dia? Ini bukan cerita pasal mata duitan, tapi ini cerita realitinya. Hari ni saya tak ada rumah tak apa, tapi saya ada duit.
Sebab apa saya ada duit? Saya boleh makan, tak beli rumah tak apa. Saya boleh sewa. Betul? Orang di luar sana yang mampu beli rumah, reason dia satu je. Sebab dia ada duit. Punca dengan duit. Punca dengan duit. So, saya tekankan sangat-sangat dekat di luar sana. Tolong. Buatlah satu perancangan. Okay? Lindungilah anda punya pendapatan. Lindungi pendapatan anda. Kalau abang akak tanya saya cakap pendapatan abang, pendapatan akak, saya akan totalkan bergantung dengan nilai aset atau harta yang abang atau akak ada. Kenapa? Ada sebab dia. Ada cerita dia. Akak dengan abang pulun berniaga, pulun bekerja mencari aset tadi bukannya sekejap bang. So saya nak jadikan benda tu semua dengan nilai yang sama untuk abang lindungi. Bukan untuk saya bang. Bukan untuk saya kak. Akak dengan abang boleh fikir, boleh bincang, ini untuk keluarga akak, keluarga abang. Siapa dekat sini yang tengok saya punya live, saya cakap terima kasih. Yang mana share tu cakap terima kasih. Siapa dekat sini yang tengok video saya ni, okay, tahu ataupun pernah dengar cerita kawan-kawan kita, kenalan kita tu, bila pasangan dia, contoh bila suami dia tak ada, pendapatan suami dah tak ada, di mana suami dah meninggal, pendapatan tak ada, okay, rumah terpaksa lelong, kereta kena lelong, lepas tu balik rumah. Balik rumah maksud saya balik kampung. Balik kampung keluarga untuk kelangsungan hidup. Dulu duduk kat bandar, rumah cantik besar. Dulu sebab kita ada suami yang boleh bawa pendapatan balik rumah. So cerita dia, suami yang sekarang ni yang berlaku luar, suami atau isteri sekarang di luar banyak yang bekerja bersama, beli rumah bersama. Betul? Mungkin beli atas nama suami, tapi nama dalam tu dua lelaki bini. Akak kena ingat, abang kena ingat, rumah tu tetap tak boleh pindah hak milik kepada isteri abang, kepada suami akak, kepada keluarga abang, kepada keluarga akak. Nampak? So benda ni semua melibatkan perancangan. Akak abang merancang beli rumah untuk keluarga, untuk yang tersayang. Tapi sebenarnya perancangan tu bukan jangka panjang. Saya cakap awal, bukan jangka panjang. Sebab hari ni bila berlaku je kematian, benda tu semua akan jadi habis. Ada cerita kemudiannya pula. So macam ni kita nak memastikan kekayaan kita, harta kita semua tu, pendapatan kita tu sentiasa berterusan untuk keluarga kita. Macam mana? Perancangan perlu buat. Yang pasti akak dengan abang kalau nak bertanya boleh DM, boleh PM, boleh call. Saya percaya yang mana dapat dengar ni mungkin dia tahu serba sikit benda apa cerita ni. Yang pasti kalau saya dapat berdiskusi dengan akak dengan abang, istilah tahu akak, istilah tahu abang takkan sama dengan istilah faham abang dengan akak. Sebab istilah faham dengan tahu berbeza. Sebab ramai yang tahu tapi ramai yang tak faham. So bila time yang memerlukan, totally apa yang dia faham tu, apa yang dia tahu tu tak sama sebenarnya dengan realiti dia. So kat situ, bila berlaku je benda ni, dia akan berlaku satu pertikaian, satu isu. So that's why kita nak buat apa-apa tu, kita kena tahu, oh ni tahu untuk apa, dan kena faham in detail. Ibaratnya hari ni kalau kita julung kaki kat kolam tu, sejuk, kita rasa kaki sejuk. Cuba kalau kita terjun, baru kita real tahu apa sebenarnya ada. Kita kena faham benda ni. Saya tak suka bercerita benda orang bagi tahu, saya tak nak. Saya lebih suka duduk bercerita, bagi akak faham, bagi abang faham. Akak dah tahu, akak dah faham. Saya percaya akak dengan abang akan buat satu tindakan. Bukan untuk orang lain, untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk family. Itu je. Okay? Jam pun dah kat pukul 9. So saya akan menamatkan saya punya live hari ni. Saya akan berkongsikan dengan anda semua. Saya akan lebih dekat dengan anda, di mana hari ni saya nak rungkaikan masalah yang berlaku di luar. Saya nak merungkaikan berlaku di luar, di mana hari ni macam mana kita punya career kita, bisnes kita, kita nak plan untuk buat satu perancangan di mana
family kita yang tersayang dilindungi. Itu saja. Saya punya kepakaran saya adalah macam mana hari ni saya nak melindungi anda punya keuangan. Banyak sudut melindungi. Okay, kalau kita punya duit dekat bank pun lindungi duit dia. Sebab apa? Kenapa dia nak rugi? Dia pun suruh orang lindungi duit dia. Duit bank yang berjuta, berbilion tu pun dia lindungi duit dia. Perasan tak? Kita yang pulung cari duit ni pun kita tak nak lindungi duit kita. Duit kita bukannya ratus juta, bukan puluh juta. Tapi bank yang duit berpuluh juta tu, kenapa dia melindungi duit dia? Sebab diorang tahu kepentingan dia, keperluan dia. So, macam mana kita nak jadi macam bank tu? Macam mana kita nak bertindak macam diorang? Kita kena belajar. Kita kena ada ilmu. Itulah tugas saya. Saya akan berkongsi dengan lebih ramai orang di luar sana untuk lebih saya dekat dengan anda. Kita berkongsi. Siapa-siapa yang nak bertanya, boleh tanya, boleh DM, boleh PM. Okay? So, saya akhiri saya punya live hari ni dengan ucapan terima kasih. Yang mana join, yang mana nampak video saya ni, bolehlah pakat share. So, boleh apa-apa boleh hubungi saya di talian 01938777121. Segala pertanyaan, segala persoalan kita boleh bincang. Telefon saya ni 24 jam. Boleh call. Cuma beza dia angkat dengan hantar je lah. Manalah tahu kalau tiba-tiba tercall malam kan. Kena pula malam tu. Dah tak larat. Orang kata mungkin ialah musim-musim PKP ni. Bila kerja banyak sangat. So boleh text saya, boleh WhatsApp saya. Okay. So jumpa lagi. Yang pasti saya dikenali dengan panggilan Bat. Okay. Saya ulang sekali lagi. Saya bernaung di bawah Hon Leong MSIG Takaful sekarang. Saya membantu anda semua. Macam mana hari ni anda nak buat satu plan perlindungan. Okay, plan perlindungan. Plan perlindungan ni terlampau banyak. Yang hari ni tadi saya ceritakan panjang lebar tu, perlindungan pendapatan kita. Okay? Okay kakak, okay abang, okay tuan-tuan puan-puan, kita jumpa lagi. Yang pasti dapat sesuatu, kongsikan. Alright? Jumpa lagi. Assalamualaikum.